Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita sambung kita punya lecture CO3 dengan characterization technique. Sebelum ni kita dah discuss berkenaan dengan how to measure your membrane performance. Now kita masuk kepada characterization technique. There are a lot various technique to characterize your membrane. One of them is scanning electron microscopy. Okay, kalau bercakap tentang SEM, now you dah familiar. Mungkin you ada sedikit pendedahan berkenaan dengan SEM. Walaupun kita sekarang ni dalam MCO, mungkin you tak sempat lagi buat SEM. Tapi SEM ni adalah mikroskop. Mikroskop dia macam kamera. Okay, tetapi kalau kamera kita gunakan source of light tu adalah cahaya lah. Cahaya bilik ke, cahaya kat luar ke. Okay, so tetapi dalam scanning elektron ni, mikroskop, kita gunakan source of kita punya cahaya adalah elektron. Okay, so okay, boleh terima. Okay, so kalau kamera kita gunakan visible light. Okay, tapi kalau SEM kita gunakan elektron kita. So ini bermaksud, so you punya membrane tu nak ambil gambar, you kena beamkan dengan elektron. Okay, so sebab elektron ni dia punya intensity dia, dia punya tenaga dia lebih besar dari cahaya. Okay, so jadi awak boleh dapat lihat gambar sekecil-kecil 1 nanometer. Okay, untuk buat you punya sampel ataupun nak ambil gambar sorry, nak ambil gambar menggunakan SEM tersebut perlu dalam keadaan vacuum. Okay, kalau dalam kelas saya akan tanya, kenapa kita perlu dalam vacuum? Kenapa kita punya kamera tu should be in vacuum? Okay, maksudnya elektron dilepaskan kepada you punya sampel, so that sampel you bercahaya tapi dalam medium vacuum. Jadi kalau you dah tahu vacuum ni, mesti that system is very expensive. Okay, as far as I know, kalau SEM ke VSEM ke, harga dia 1 juta. Sangat mahal sebab dia punya ni sangat kompleks. Okay, kalau dalam kelas saya akan tanyalah kenapa vacuum. Tapi di sini dalam video saya akan cakaplah kenapa vacuum, sebab kita tak mahu elektron kita tu berlanggar dengan partikel-partikel air, partikel-partikel udara. Kalau elektron langgar partikel udara, dia akan jadi reaction yang lain. So you akan dapat gambar lah. You dapat gambar yang blur, sebab tak semua elektron you akan dipancarkan kepada sampel, tetapi di capture oleh gas-gas yang ada kat dalam tu. So kita mesti buat dalam keadaan vacuum. Okay, ni adalah sample prep. Kebiasaannya you punya sampel ni, elektron ni perlu di coating. Okay, perlu coating. So kamu dinasihatkan untuk coating you punya sampel, sama ada pakai platinum, pakai gold ataupun pakai carbon. So untuk apa? Untuk mengalirkan elektron berlebihan kat sampel awak. So benda tu sangat penting, sebab kalau tak nanti ada overcharge. Itu yang akan menyebabkan gambar awak blur. Sebab ni we are dealing with electron. Okay, electron, you must know that is electricity. Dia kena chargekan so that you dapat satu condition yang very good untuk you punya gambar. Okay. So kebiasaannya you punya sampel tu tak besar lah, 3mm je. So kita nak lihat cross section. Sebagai contoh cross section macam ni. Ini adalah sampel alumina hollow fiber. Alumina hollow fiber membrane ataupun support. Kita snap dia dekat tengah-tengah. Okay, so kita snap dia dekat tengah-tengah. So kita akan buat coating dia sebelum kita go pada VSEM. Tapi macam mana pula dengan kalau kita nak snap polymer? Okay, polymeric hollow fiber membrane, macam mana kita nak snap dia? Okay, ni adalah persoalan ni lah. Okay, persoalan kat sini saya tulis how to. Okay, how to
to prepare maaf ya, ni kita record kita punya discussion. Kita akan cakap dalam forum. Okay, how polymeric hollow fiber membrane can be prepared for SEM. Okay, ni soalan saya lah. Nanti kita dalam forum macam mana kita nak prepare ni. Sebab apa? Kalau seramik is very senang kan. You ambil, kita bawa punya seramik tu, you patahkan. Sangat simple, cantik gambar. Itu macam mana you nak patahkan you punya polymeric hollow fiber membrane. Kalau you gunting, you akan ubah morfologi. Kita nak kalau boleh benda tu snap, patah. Okay, tak boleh gunting. Dia tak boleh gunting sebab gunting boleh rosakkan dia punya membrane. Okay, melainkan you pakai very sharp cutter, yang very sharp and fast cutter. Tu boleh. Dia nak minimiskan defects masa you patah tu. Tapi macam mana nak cara yang lebih murah? Okay, cara mudah ringkas untuk patahkan polymeric membrane. Okay, nanti kita akan discuss. So, kalau awak lihat kat sini, saya cuba besarkan. You boleh nampak kat sini lah. Ni dia punya. Okay, awak lihat ni karakteristik ni. Okay, dia ada bagi awak scale. Okay, so scale ni bermaksud kat sini, daripada sini sampai sini 300 micron. So you boleh bilang lah sekat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So satu sengat kecil ni bermaksud dia adalah 30 micron. Okay, so ni adalah 30 micron. Macam ni kalau awak lihat kat sini, dekat yang baru ni, nampak dia boleh buat dia boleh tahu, dia boleh dia boleh scale kan. Ni panjang ni berapa, panjang macam ni berapa. Ni boleh lah. So ni ada lebih kerja technician SEM akan buatkan lah. Nampak lah ni. Tapi kalau you nak go besar lagi, kalau you nak gambar ni, boleh nampak kat sini kan. Okay, ni berapa dia punya panjangnya ni, berapa panjang ni, berapa average kat sini, berapa ketebalan dekat sini, berapa ketebalan kat sini. Itu itu SEM boleh bagi awak gambaran berkenaan morfologi, karakteristik awak punya membrane. Okey. So kat dekat sini kita dapat awak lihat dekat sini Okay, this is how SEM predict you punya membrane performance. Kalau awak lihat kat sini sebagai contoh, okey, maaf kaya, yang ini adalah, kalau awak lihat, this is adalah bahagian ni adalah bahagian, okey, kalau ni membrane. Membrane ni di coating dengan satu membrane yang lain. Ni katalah alumina Al2O3, yang ni membrane, MEMS. Okey. Okey, kalau awak lihat kat sini, ini alumina. Okey, ni alumina. Ni alumina. Okey. Ni SEM dapat beritahu. Saya tukar ya. SEM, ni membrane kita kat sini. Ni cross section. Okey, nampak ni membrane. Okey. So kalau awak lihat, zoom, lihat kat sini. Ni membrane ni terkupas-terkupas. Sama macam daripada pandangan dari atas. Ni pandangan daripada tepi. Ni pandangan dari atas. Nampak SEM boleh beritahu kita membrane ni terkupas. Confirm you punya membrane performance teruk. Kalau macam ni, yang ni coating very good, cantik. Ini daripada atas Okey, ini ini adalah zoom daripada yang ni. Okey, ini adalah zoom daripada yang ni. Okey. So nampak kat sini kita dapat tengok daripada SEM. Oh, okey, this is our membrane. Okay, showing that membrane ni confirm ada 5 sampel. Sampel yang ni okey, sampel ni okey. You akan, of course, sampel ni tak okey, sampel ni tak okey, ni sampel tak okey. Ni ada macam rongak-rongak kan kat sini kan. Ni actually this one is adalah sampel membrane 2 layer. Yang lapisan pertama alumina, lapisan kedua adalah membrane ZIF. Okey. So okey. Sampai di sini untuk SEM. Kita akan sambung dengan
yang lain